Majlis menjunjung kasih atas titah ucapan Tuanku itu tadi. Ampun Tuanku, acara berikutnya ialah upacara pengurniaan anugerah. Dijemput bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan Yang Berhormat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dipersilakan. Majlis mempersilakan Yang Amat Berbahagia Tun Datuk Seri Dr. Ahmad Fairuz bin Datuk Sheikh Abdul Halim untuk menerima anugerah tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1438 Hijri bersamaan 2016 Masihi. Dipersilakan. Penerima tokoh Ma'al Hijrah ini menerima wang tunai RM100,000 Malaysia daripada Kerajaan Malaysia, RM20,000 Malaysia dari Yayasan Ubaidi, sebuah medal dan sijil penghargaan. Seterusnya, majlis mempersilakan Dr. Huda binti Datuk Dr. Harundin, anak sulung kepada almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin untuk menerima anugerah khas Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1438 Hijri mewakili keluarga almarhum. Penerima anugerah khas ini menerima wang tunai RM100,000 Malaysia dan sijil penghargaan. Ampun Tuanku. Seterusnya untuk sesi bergambar, mohon limpah perkenan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Haji Haminah untuk berangkat ke pentas utama, diiringi Yang Amat Berbahagia Datin Seri Rosmah Mansur, Yang Berbahagia Datin Seri Fatmawati binti Haji Saidin dan Yang Berbahagia Profesor Madya Datin Dr. Irwani Abdullah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Menjunjung kasih Tuanku. Ampun Tuanku. Acara berikutnya ialah ucapan tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan bagi tahun 1438 Hijri. Dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Amat Berbahagia Tun Datuk Seri Dr. Ahmad Fairuz bin Datuk Sheikh Abdul Halim. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Mu'tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah. Menghadap Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tuanku Hajah Haminah. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik pohon diampun. Patik dengan segala hormat takzimnya merafak sembah seraya menjunjung kasih yang tidak terhingga di atas limpah perkenan Tuanku mencemar duli mengurniakan kepada patik anugerah tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1438 Hijrah. Sesungguhnya penganugerahan itu adalah suatu penghormatan bagi diri dan seluruh keluarga patik. Apatah lagi patik sebagai rakyat kepada Sultan Kedah yang sekarang ini menjadi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Itulah titik sejarah yang tak dapat patik lupakan. Ampun Tuanku, didikan dan dibesarkan oleh hamba tua patik Allahyarham Datuk Syekh Abdul Halim bin Haji Osman, mantan Syekhul Islam Kedah, dan Allahyarham Datin Zahra binti Haji Tajul Arus. Makanya prinsip yang terkandung dalam ayat 162 surah Al-An'am yang maksudnya berbunyi, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Prinsip ini Tuanku telah diserapkan pada diri patik dari kecil sehingga sekarang. Justru tidak terlintas langsung di hati patik bahawa kerajaan Tuanku akan mengurniakan patik anugerah tokoh Ma'al Hijrah yang mulia ini. Hati nurani patik amat tersentuh bak kata pantun, perahu mudik ke pulau Peranginan, gendang bergendang rakyat jelata, terharu patik menjunjung kurniaan. Genang bergenang si air mata, darah mengalir di jarinan kiri, pinta dibalutkan supaya bertaut. Sejarah terukir di hari ini, ditinta emaskan di lipatan hidup. Ampun Tuanku, patik mohon limpah perkenan duli Tuanku untuk patik seterusnya berucap kepada para hadirin sekalian. Ampun Tuanku. Yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, dan yang amat berbahagia Datin Seri Rosmah Mansor, yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, yang berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair bin Haji Baharum, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan yang berbahagia Datin Fatmawati binti Haji Saidin, yang berhormat Datuk Seri Hamzah bin Zainuddin, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, yang berhormat Menteri-Menteri, yang berbahagia Tan Sri Dr. Ali Hamzah, Ketua Setiausaha Negara, dan yang berbahagia Puan Sri Datuk Rohani binti Abdullah, yang berhormat timbalan-timbalan menteri, Tuan yang terutama duta-duta, yang berbahagia Tan Sri, Puan Sri, Datuk Sri, Datin Sri, Datuk, Datin, Tuan-tuan, Puan-puan, dan para kontingen dari pihak kerajaan, badan berkanun dan swasta, serta hadirin hadirat sekalian.
syukur saya ke Hadrat Ilahi atas penganugerahan ini dan izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Kerajaan Malaysia yang telah memutuskan agar anugerah tokoh Ma'al Hijrah tahun 1438 ini diuntukkan kepada saya. Para hadirin yang saya hormati, semenjak abad ke-13 lagi, Undang-Undang Islam bersama dengan adat Melayu adalah undang-undang asas atau undang-undang negeri di semenanjung Malaysia atau Tanah Melayu. Apabila British menjajahi negara kita, hanya undang-undang Islam yang berkaitan dengan kekeluargaan dan persendirian saja dikuatkuasakan, dan itu pun atas orang-orang Islam sahaja. Apabila kita merdeka, undang-undang Islam yang berkaitan dengan kekeluargaan dan persendirian ini terus dikuatkuasakan atas orang-orang Islam sahaja. Para hadirin yang saya hormati, melalui perkara 3 perlembagaan persekutuan, Islam diberi status sebagai agama persekutuan, sejajar dengan martabatnya sebagai agama persekutuan. Perlembagaan persekutuan mengisytiharkan Yang di-Pertuan Agong, Ketua Utama Malaysia sebagai Ketua Agama Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan, manakala Raja-Raja Melayu yang adalah Ketua Utama negeri-negeri sebagai Ketua Agama Islam bagi negeri-negeri masing-masing. Perlembagaan persekutuan seterusnya telah memberi hak kepada pihak-pihak negeri dan wilayah untuk mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam. Mengenai pengertian Islam, ada pendapat yang menyatakan bahawa perkataan Islam atau agama Islam itu dalam konteks ianya digunakan dalam perkara 3 perlembagaan persekutuan itu berarti perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan ritual dan upacara keagamaan Islam saja, seperti baca doa di majlis-majlis makan dan sebagainya. Ada pula pendapat yang mengatakan bahawa Islam bukan saja suatu himpunan dogma-dogma dan ritual-ritual, tetapi ianya juga suatu cara hidup yang lengkap merangkumi semua bidang aktiviti manusia, persendirian dan awam, perundangan, politik, ekonomi, sosial, budaya, moral atau kehakiman. Pendapat ini telah saya suarakan dalam suatu kes semasa saya menjadi Ketua Hakim Negara. Pendapat-pendapat ini adalah penting jika diteliti dari perspektif perkara 4 perlembagaan persekutuan yang meletakkan perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara. Perkara 3 adalah peruntukan dalam perlembagaan persekutuan. Justru jika ada pertelingkahan antara undang-undang Islam dan undang-undang lain, maka tafsiran yang memihak kepada undang-undang Islam hendaklah dipakai. Para hadirin hadirat yang dihormati, pada tahun 2008, Saudara Zaharuddin Abdul Rahman dalam rencananya non-Muslim lebih hargai perbankan Islam menyatakan di Malaysia sebagai contoh, orang bukan Islam adalah pengguna utama produk keuangan Islam. Bank-bank seperti Islamic Bank Hong Leong dan Bank Koperasi Malaysia Bank Rakyat melaporkan 70% pengambilan produk keuangan Islam adalah pelanggan Cina. Ini adalah pertanda baik bagi segala usaha mengislamkan undang-undang negara seperti yang telah dibuat dalam lapangan perbankan.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sempena penganugerahan ini ingin saya nukilkan dari kerendahan hati. Terima kasih saya lahirkan. Dari ketulusan budi, penghargaan saya ucapkan. Dari kewarasan akli, impian saya ciptakan. Dari kegelapan malam, cahaya saya dambakan untuk menyinar terangkan kelangsungan kehidupan. Bagi saya, insan kerdil yang tak punya apa-apa, melainkan doa ikhlas, pohon restu, limpahan rahmat dari ilahi. Walau diri punya hasrat setinggi gunung, menjangkau awan, bila badai datang merempuh, tak kuat sendiri. Wahai umat Islam, ayuh, gembelingkan tenaga, bersatulah kita, buang jauh-jauh perasaan sengketa, balah berbalah, hasad durjana, hina menghina. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, karena dunia ini bukan untuk selamanya. Ampun tuanku, puyu dan kelah terdapat di semayan, hendak dipukat jaring tiada. Tuanku dan kedah terpahat diingatan, ke akhir hayat tiada terpisah. Pandanglah sumur di tepi kali, airnya melimpah hingga ke muara. Panjanglah umur hidup diberkati, rakyat jelata senantiasa berdoa. Pohon maghfirah dari tuanku. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang majlis merakamkan ucapan terima kasih. Ampun tuanku. Sekarang diumumkan pemenang pertandingan perarakan sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan bagi tahun 1438 Hijri bersamaan 2016 Masihi. Tempat ketiga, kontingen terbaik keseluruhan akan membawa pulang wang tunai RM4,000 Malaysia, dimenangi oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Naib Johan membawa pulang RM7,000 Malaysia, disandang oleh Kelab Bukit Perdana Jabatan Perdana Menteri. Dan Johan bagi kontingen keseluruhan terbaik akan membawa pulang wang tunai RM10,000 Malaysia, dimenangi oleh Jabatan Penjara Malaysia. Tahniah diucapkan kepada kontingen-kontingen yang berjaya memenangi pertandingan perarakan sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini. Untuk makluman sedang hadirin sekalian, majlis penyampaian hadiah kepada para pemenang perarakan akan dimaklumkan kemudian oleh pihak JAKIM. Ampun tuanku. Mengumumkan keberangkatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berangkat meninggalkan majlis dan seterusnya ke Dewan Santapan. Hadirin dimohon berdiri.
1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum Muhajirin dan Ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu mari semua kita sambut Ma'al Hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman.